أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan hidayah dan taufik. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam. Hikam Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Dan kitab yang kita gunakan ini ialah yang disyarah, yang dihurai, dijelaskan oleh Syekh Abdul Malik Tok Gula Manis. Muka surat 101 ya. Dan kata setengah orang dan kata Syekh Zakaria. Dan kata setengah. Setengah lah. Qala musannif rahmatullah alaih. Dan kata setengah orang yang sufi, yakni berkata segolongan di antara ahli-ahli sufi. Ahli sufi ini orang yang sudah mencapai tasawuf, menguasai tasawuf, bukan saja dari segi ilmunya tapi juga dari segi halnya. Itu disebut sebagai sufi. Maksudnya orang yang sudah mencapai maksud daripada ilmu tasawuf. Itu bahasa mudah bagi seorang sufi. Kalau kita juga orang yang khatam lah, ataupun sudah mencapai maksud dia itu, yang ini dapat menguasai ilmunya, amalnya dan juga halnya, yakni kelakuan hatinya. Baik. Dan kata setengah orang yang sufi, bahawasanya barang siapa tiada mengenal ia dalam kedua negeri, yakni orang yang tak kenal dalam dua negeri, yakni dunia dan akhirat. Dua negeri ni bukan Terengganu Kelantan, dunia dan akhirat. Jadi sesiapa yang tidak mengenal di dunia dan juga di akhirat lain daripada Allah, tidak kenal yang lain daripada Allah, tidak kenal. Dia hanya kenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti dia kenal hakikat sebenar Allah taala. Yang lain daripada Allah itu dia kenal sebagai sesuatu yang tidak berhakikat secara nyata, sesuatu yang tidak mempunyai hakikat yang sebenar. Itu maksudnya. Dan tiada memandang ia serta Allah, yakni tidak memandang dengan pandangan hati. Dalam bahasa tasawuf ni, bila sebut memandang ni, pandang dengan pandangan mata hati. Istilah pandang.
Dan tiada memandang, yakni tidak memandang dengan pandangan mata hatinya ia serta Allah, bersama Allah itu lain daripada Allah. Artinya pandangan mata hatinya itu hanya melihat kebenaran Allah saja. Dia tak pandang benda yang lain dah. Maksudnya kalau yang maha kuasa hanyalah Allah, hal lain tak ada dah. Dia tak pandang dah. Yang maha wujud hanyalah Allah, yang lain pada dia tak ada dah. Itu maksud tidak memandang benda yang lain. Yang ini dengan pandangan mata hati. Mata hati dia tengok hak wujud sebenar-benarnya hanyalah Allah, hal lain tak ada pada dia. Yang maha kuasa hanyalah Allah, hal lain tak ada. Itu maksud. Tidak memandang kepada yang lain daripada Allah. Nescaya dihinakan baginya tiap-tiap suatu, yakni ditundukkan sesuatu yang lain untuk dia. Sesiapa yang sampai darjah ni, Allah Ta'ala jadikan dia dihinakan makhluk yang lain, dijadikan makhluk yang lain itu tunduk kepadanya. Itu dia. Makhluk lain ditundukkan Allah sehingga patuh ke dia. Inilah rahsia kita boleh faham bila kita baca kisah para wali. Ada yang mampu mengarahkan binatang buas supaya ada yang mampu, dia yang diberikan kebolehan oleh Allah untuk menguasai binatang buah dan mengarahkan dia. Dan binatang-binatang buah ni dengar kata dia. Ada yang di antara mereka itu seperti yang berlaku pada Abdullah bin Umar. Dia boleh arah singa-singa yang ganggu orang nak pergi ke Masjid Madinah tu. Duduk tengah jalan, disuruh lari, temu lari tak sekarang singa tu. Patuh ke dia. Jadi bila kita dengar kisah-kisah tu, inilah rahsia dia. Kemudian kita dengar di antara sahabat-sahabat Nabi ni, ada yang seperti Salman Al-Farisi. Dia ni Allah Ta'ala beri boleh perintah binatang-binatang liar mari, ikut dengar kata dia, suruh mari. Dengar, patuh. Itu maksudnya. Sesiapa yang demikian itu nescaya dihinakan baginya, ditundukkan, dihinakan arti ditundukkan untuknya, baginya untuknya tiap-tiap sesuatu, yakni segala sesuatu yang lain ditundukkan untuk dia, patuh ke dia, takut ke dia. Saya baca kisah di antara silsilah Sultan-Sultan Turki Osmaniyah ni, Sultan Abdul Hamid. Akhir-akhir dia ngelah dah ni lah, hak ujung-ujung tu, tapi antara hak ujung-ujung tapi hak bisa. Panggil Sultan Abdul Hamid. Jadi ada orang-orang pemimpin-pemimpin Eropah hak jenis bengih ni, hak jenis ganah ni. Pada waktu dia bertemu menghadap Sultan Abdul Hamid, dia kata dia tidak pernah rasa takut. Sebelum ni kalau dia jumpa mana-mana ketua, mana pemimpin pemerintah, pemimpin tu akan tunduk ke dia, takut ke dia. Tapi satu-satunya yang dia sendiri rasa takut bila dia jumpa ke Sultan Abdul Hamid ni. Pelik. Tapi yang lain dia kata sultan-sultan tunduk ke dia. Dia cerdik, dia banyak kepakaran itu ni Yahudi. Jadi senang dia tu, sultan-sultan dia tunduk ke dia. Tapi bila temu Sultan Abdul Hamid dia kata, aku takut ke dia. Dia segetar, gementar. Dan tiada dihinakan oleh suatu, dengan arti Allah Ta'ala jadikan makhluk-makhluk lain tunduk ke dia, dan dia tidak dapat ditundukkan oleh sesuatu yang lain. Makhluk lain tunduk ke dia, tapi dia tak tunduk kepada makhluk yang dijadikan dia ni tak terpengaruh, tak tunduk, tidak takut bimbang kepada yang lain. Bila orang yang sampai ke maqam seperti yang disebutkan tadi itu, iaitu orang yang sudah tidak memandang kepada yang lain daripada
Allah dalam pandangan mata hati dia tu, iaitu hati yang betul-betul arif lah, yang melihat kebenaran Allah Ta'ala sehingga dia sedar hak sebenar-benarnya hanyalah Allah. Lain pada dia tak ada apa satu. Dia betul-betul hati dia boleh tengok, boleh pandang hakikat tu. Sehingga yang lain itu tidak terpengaruh pada hati dia. Jadi sesiapa yang dikurniakan Allah dengan pandangan mata hati seperti ini inilah antara kurnia-kurnia Allah kepada mereka, ditundukkan makhluk ke dia dan dia tidak tunduk kepada yang lain. Dan diperintahkannya atas tiap-tiap sesuatu, yakni dijadikan Allah Ta'ala jadikan kepada dia dapat memerintah makhluk-makhluk lain. Maksudnya arahan dia, perintah dia didengar oleh makhluk lain. Makhluk tu patuh tunduk pada perintah dia. Itu maksud. Diperintahkannya atas tiap-tiap sesuatu, dia dapat menguasai, dapat memerintah dan mengarah makhluk-makhluk lain. Dan tiada diperintah atasnya oleh sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang boleh mengarah dan menguasai dia. Tak ada. Tapi dia boleh mengarah dan memerintah makhluk-makhluk yang lain. Ini bagi orang yang arif, yang sampai ke darjat ni. Jadi apa yang disebut di sini sebenarnya ada hadis yang menguatkan. Ada hadis. Man khafa Allah khafa minhu kulli syai'. Sesiapa yang betul-betul mencapai darjat takut kepada Allah, segala sesuatu akan takut ke dia pula. Wa man khafa ghairallahi khawafahu kulli syai'. Tapi sesiapa yang takut pada yang lain daripada Allah, maka dijadikan dia akan takut pada benda-benda lain lagi. Takut itu takut ini. Tapi kalau dia takut kepada Allah, makhluk lain akan takut ke dia. Tapi kalau dia takut kepada yang lain daripada Allah, dia akan takut pada serba-serbi. Itu ada hadis. Jadi apa yang disebut oleh ahli tasawuf ni ada sandaran hadis lah. Maka hasilnya bahawa tiap-tiap orang yang telah tahqiq kepada sifatnya, yakni orang-orang yang telah tahqiq tentang sifat dirinya yang tidak memiliki apa-apa. Sifat diri manusia ni sifat kelemahan lah, hina, lemah, jahil. Dia tahqiq sungguh, dia capai, dia tahu dan dia rasa sungguh hakikat tu. Itu maksudnya. Yang lemah, antara sifat-sifat manusia ni lemah, atau fakir, miskin, berhajat, bergantung kepada yang lain, atau hina, agaknya rendah nilaiannya, hina kedudukannya, hingga lainnya, yakni dan lain-lain lagi. Banyak lagi lah sifat-sifat diri manusia. Lemah, hina, itu, ini, jahil, macam-macam lah. Banyak lagi lah sifat-sifat manusia ni. Baik, sesiapa yang mencapai sifat-sifat ni, yakni dia tahu sifat ni dan merasainya, itu maksudnya. Hingga lain daripada demikian itu, yakni yang lain-lain lagi, serta diketahui dengan tahqiq kesempurnaan sifat Tuhannya. Dalam masa yang sama, dia kenal pula, dia tahu dan kenal kesempurnaan sifat Tuhan. Kalau dia kenal sifat diri saja, sebelah pihak tak jadi. Dia kenal sifat kelemahan dirinya. Dalam masa yang sama, dia kenal pula sifat-sifat kesempurnaan Allah. Bila dia kenal dirinya lemah, dan dia kenal Allah Ta'ala tu maha kuat, maha kuasa. Kalau dia kenal dirinya tu hina, maka dia kenal Allah Ta'ala itu maha maha mulia. Jadi dia kena dalam bentuk dua pihak tu. Dia kenal dirinya, dia kenal Allah Ta'ala. Baik. Yang lawan sifat itu, sifat Tuhan yang lawan bagi sifat manusia tadi itu. Kalau kita lemah, Allah Ta'ala kuasa, kuat, gagah. Jadi dia kena, bila dia mencapai semua ini pada ilmu pengetahuan dia dan dari segi rasa hati dia, dia betul-betul tahu dan rasa hakikat kelemahan dirinya, lemah dhaif dirinya, dan dia tahu dan rasa betul-betul tentang kekuasaan Tuhannya, sifat Tuhan, sifat kekuasaan Tuhannya. Itu maksud dia.
dia boleh suruh benda ni. Yang lawan sifat itu, lawan bagi sifat manusia itu, iaitu qadir. Qadir lawan bagi dhaif. Kita dhaif, lemah. Allah Ta'ala qadir, maha kuasa. Dan ghani, kaya. Kita miskin, fakir, berhajat, bergantung kepada Allah. Allah Ta'ala tu ghani, maha kaya, tak berhajat, bergantung kepada sesuatu yang lain. Dia kenal diri dia, dia kenal Allah dengan jalan ilmu dan juga zauq rasa. Dan aziz, mulia. Sebab manusia ni hina, lawan pada diri kita ni hina. Maka Allah Ta'ala aziz, maha mulia. Dia kena. Baik, nescaya ditolonginya. Apa kesan dia? Apa natijahnya? Kalau dia boleh benda-benda ni, dia akan ditolong oleh Allah. Baik, apa arti ditolong ni akan disebut. Cara, apa maksud dia ditolong oleh Allah ni? Tengok. Ditolonginya dengan dia, yakni Allah Ta'ala tolong dia. Artinya, erti Allah Ta'ala tolong tu, dipakainya dengan pakaian daripada anwar segala sifat itu. Yakni dipakaikan pada dirinya itu dengan sifat-sifat kemuliaan Allah tadi tu. Kalau dia lemah, dia dhaif, dia sedar, dia rasa dia lemah, batu dalam masa yang sama, dia sedar dan rasa tentang kekuasaan Allah, disapai benda ni, maka Allah Ta'ala akan pakaikan, yakni kenyataan daripada sifat-sifatnya pada diri atas batang tubuh orang tu. Kalau dia sedar dia dhaif, dia sedar Allah Ta'ala Maha Kuasa, Allah Ta'ala pakaikan kekuasaan pada dirinya, nampakkan kekuasaannya pada diri orang tu. Kalau dia sedar dia hina, dan dia sedar Allah Ta'ala tu maha mulia, Allah Ta'ala pakaikan, zahirkan pada diri dia itu yang hina tadi tu dengan ciri-ciri kemuliaan, sifat-sifat kemuliaan, sehingga orang pandang mulia ke dia, orang pandang tinggi ke dia, padahal dia sendiri sedar dia itu sangat hina. Orang lain pandang hebat pada dia, padahal dia sedar diri sangat dhaif. Itu maksud Allah Ta'ala pakaikan, zahirkan, nyatakan sifat-sifat kesempurnaannya atas batang tubuh dia tu. Itu maknanya. Yakni dipakaikan dengan pakaian daripada anwar segala sifat itu. Apa arti anwar? Ini kita tengok perkataan-perkataan yang dipakai. Anwar maksudnya cahaya. Dalam urusan ketuhanan ini, iaitu Allah Ta'ala lempahkan, tajallikan, zahirkan kenyataan daripada sifatnya tu atas batang tubuh. Baik, kita faham apa yang ini anwar ni bahasa simbolik je. Ya gini, kita faham ada api, ada cahaya. Api dan cahaya. Api. Kita ni dapat cahaya, tak dapat api. Tapi dengan cahaya tu kita jadi terang. Padahal yang kita dapat hanya cahaya daripada api, bukan api tu. Itu tamsilan mudah je. Jadi Allah Ta'ala pakaikan sifatnya tu, bukan sifat Tuhan tu duduk kita. Yang ni kenyataan daripada sifatnya itu dizahirkan Allah atas batang tubuh kita. Itu maksudnya, dizahirkan. Kalau bahasa tasawuf, itulah orang panggil tajalli. Allah Ta'ala nyatakan kenyataan dari sifatnya. Sedangkan sifat Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai sesuatu. Tapi penzahiran, kenyataan daripada sifatnya itu dizahirkan Allah atas diri kita ni, atas badan tubuh kita. Sehingga kita yang hina ni tiba-tiba dipandang mulia oleh orang. Kita ini yang sangat lemah ni tiba-tiba diberi kekuatan oleh Allah. Kita yang lemah ni tiba-tiba dipandang hebat oleh orang. Itu maksudnya. Dipakaikan Allah, dizahirkan, dinyatakan. Jadi dalam istilah tasawuf, perkataan mudah yang orang pakai tajalli. Kalau bahasa Usuluddin orang panggil ta'alluq lah. Ta'alluq sifat. Usuluddin panggil ta'alluq. Kok istilah tasawuf tajalli, dekat-dekat je, lebih kurang je, cuma ada sudut pandangan yang berbeza je.
hingga jadilah ia tahqiq dengan hakikat la haula wala quwata illa billah. Jadi orang yang tadi tu, bila dia boleh tadi tu, dia sedar sifat, dia sedar sungguh, dia faham, dia tahu, dia faham dan dia rasa tentang hakikat dirinya, dan masa yang sama dia tahu, dia faham dan rasa tentang kesempurnaan sifat Tuhannya. Bila dia betul-betul mencapai perkara ni, dia akan tahqiq firman Allah atau hadis Nabi, satu juzuk daripada Al-Quran ataupun satu sebahagian daripada kalam hadis Nabi, iaitu la haula wala quwata illa billah. Dia boleh sungguh memahami hakikat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah. Hakikat sebenarnya. Itu dia. Inilah yang dikatakan hakikat, sebahagian daripada hakikat. Iaitu hakikat tidak ada daya dan upaya atas segala kejadian melainkan dengan Allah. Itulah hakikatnya. Hakikatnya. Syariatnya disuruhlah kita berusaha, tapi kejadiannya tetap kembali kepada la haula wala quwata illa billah. Jadi kita ni ada dua bahagian, bahagian syariat, bahagian usaha ikhtiar. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Usaha kita jadi tak jadi cerita lain. Dosa pahala bukan atas jadi tak jadi, atas usaha kita tu. Kalau kita nak buat jahat, itulah dikiranya. Kalau kita nak buat baik, itulah dikiranya. Bukan atas jadi tak jadi. Nak buat baik, tak jadi lagi, dikira dah diberi atas kemurahan Allah. Apatah lagi kalau jadi, maka berganda diberi ganjaran. Nak buat jahat pula, niat jahat, tapi tak jadi, tak kira lagi, sehingga jadi baru dikira. Itu keadilan adil dia. Adil dia. Jadi ukuran dosa pahala ni atas usahanya, bukan atas kejadian. Sebab tu sekiranya terjadi maksiat pada seseorang, dan hakikat sebenar itu bukan kerelaan dia, bukan kemahuan dia, di luar kemampuan dia, sekalipun orang pandang dosa, dia di sisi Allah tidak berdosa. Tidak berdosa. Terjadi di luar kemakawalan dia, luar kemampuan dia. Tapi zahirnya orang pandang pandangan syariat, dia buat dosa lah. Tapi hakikat sebenarnya, kalau betul-betul dia dalam keadaan itu bukan kehendak dia, bukan kemahuan dia, atau dia terpaksa, tak ada arah, bukan kemauan hati dia, bukan pilihan dia, bukan niat dia, tapi terjadi padanya atau terpaksa dan sebagainya, di sisi Allah tak berdosa dia. Sebab dosa pahala ni bukan atas kejadian, atas niat, usaha, kemahuan orang tu. Itulah yang dikatakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang diusahakan, dan dia akan tanggung apa yang diusahakan. Dan inilah kesudahan orang yang arif, yang dikatakan sebagai kesudahan kemuncak orang yang arif, orang yang duduk darjah ni lah. Cuma tinggal lagi darjat orang arif ni banyak tingkatan. Banyak. Tapi nak dikatakan darjat orang arif, inilah darjat dia. Cuma tadilah makam-makam dia, pecahan dia banyak lagi lah. Macam orang kita kat boleh jusah. Jusah pun banyak jenis kau. A, B, C, macam-macam jenis. Tapi kelas jusah belaka lah. Baik, wallahu a'lamu. Abilah pasal. Abi cerita ni. Baik. Dan kata Syekh radhiyallahu anhu, ni cerita lain pula ni. Mengenai perkara lain pula. Dan kata Syekh, yakni Syekh Ibn Atta, pengarang asal kitab Hikam ni, radhiyallahu anhu. Baik, apa benda? Tengok ni. Rubama ruziqal karamata man lam takmul lahu al-istiqamah. Ni nak cakap bab keramat. Bab keramat ni. Ni kaedah-kaedah dan petua bab keramat. Kalau kita faham molek sini, kita boleh cang mana pembohong, mana penipu, mana orang yang benar. Ni kalau faham molek ni, tahu lalu kunci dia. Orang ni lagi lebong. Ni auta. Ni gitu ni. Boleh kenal lalu. Ni kau faham kaedah-kaedah ni.
Penting tahu. Dan tapi orang ramai tak banyak tahu benda ni. Tak banyak tahu. Tapi bab-bab perkara pelik ni sebenarnya dijadikan sebagai senjata, dijadikan sebagai perkara untuk menipu manusia hari ni. Kalau kita tak faham molek bab-bab perkara aneh ni, ramai kena tipu. Kita kena tipu. Lepas tu kita kena faham molek bab-bab nak membaca yang aneh-aneh ni betul ke salah. Sebab ini pertama sekali manusia suka benda-benda gini, cenderung. Dan orang pula tahu benda ni dan akan gunakan ini untuk menipu manusia, memancing manusia ngai nak ngai. Kita nak ngai, kita kena cari upang hok ikan berahi. Jangan cari ikan hok upang ikan tak berahi. Tu dak cerdik ngai gitu. Nak ngai ikan kakak tak upang apa ni? Upang benda-benda lain hok tak pun nak berahi, mana boleh. Kena cari upang aja berahilah. Nak ngai ikan bau, upang cikdi. Budak-budak berahi. Tak buruk upang Maggi. Jadi kena cari makanan yang sesuai. Jadi demikian juga hari ni, sebahagian manusia ni memperdaya orang dengan menggunakan hal-hal yang aneh ni. Lepas tu kita perlu ada pedoman dalam bab ni. Ni bab nak beritahu pedoman tentang dalam bab perkara-perkara ni kita nak baca. Macam mana? Baik. Terkadang yakni kadang-kadang lah, dikurniai akan karamat, yakni diberi keramat ni, perkara yang aneh ni, yang pelik ni, luar biasa ni, orang yang belum sempurna baginya istiqamah pada ibadahnya. Kadang-kadang terjadi juga perkara yang pelik ni, keramat dengan mana perkara pelik lah, kepada orang yang ibadat dia pun tak istiqamah. Jadi tak sempurna molek, boleh berlaku maksudnya. Maksudnya tidak semestinya bila terjadi perkara pelik itu petanda bahawa orang ni adalah orang yang sudah istiqamah, sudah tinggi maqam rohani. Tak semestinya lagi. Orang yang tak sempurna pun kadang-kadang boleh berlaku benda ni. Kita kena faham kaedah tu. Maksudnya bila kita tengok orang ni berlaku pelik-pelik tu, macam-macam kemungkinan berlaku. Mungkin dia wali sungguh, mungkin dia wali lebong. Boleh jadi berlaku. Maksudnya tidak semestinya orang yang terjadi perkara aneh itu adalah merupakan orang yang istiqamah, orang yang arif, orang yang soleh. Tak semestinya lagi. Bahkan yang tidak istiqamah pun, yang belum istiqamah pun ada kalanya diberikan juga oleh Allah. Tengok, ini baru mukadimah. Maka adalah yang demikian itu, baik, sekiranya perkara-perkara yang aneh ni dizahirkan Allah kepada orang yang tidak istiqamah, ibadahnya kadang-kadang taklah istiqamah, bukan tak buat juga, tapi tidaklah orang dikatakan sebagai orang istiqamah, berterusan, melakukan ibadah-ibadah secara tekung, bersungguh-sungguh, hari rajin, hari malas kan buat kan dok kadang-kadang, dak istiqamah molek, tapi diberi keramat juga. Baik, kalau yang ini ni apa tujuan? Keramat yang dizahirkan Allah. Baik, supaya menguatkan yakin, kata Syekh, dia ni memang orang yang nak betul diri dah, memang menghala ke situ, tapi dak istiqamah molek, amalan dak istiqamah, keyakinan pun kadang-kadang tergelang timbul. Tiba-tiba terjadi keramat, perkara yang aneh. Dari segi tasawuf boleh berlaku, tapi apa tujuan Allah Ta'ala zahirkan perkara yang keramat kepada orang macam ni? Tujuannya adalah untuk menguatkan keyakinan dia. Kadang-kadang kita ni hak yang keyakinan timbul tergelang ni, kadang-kadang kuat, kadang-kadang semangat, kadang-kadang lemah, kadang-kadang yakin, kadang kurang sikit. Jadi ada kalanya Allah Ta'ala zahirkan perkara yang luar biasa tu untuk menguatkan keyakinan kita balik. Contohnya kadang-kadang kita terputus, kita macam kita kehilangan sesuatu.
Tapi disebabkan kehilangan tu, kita jadi lemah semangat, pusing. Allah, kehilangan benda, susah kita. Maka dengan hikmah Allah Ta'ala, dipertemukan barang tu dalam keadaan luar jangkaan dia. Baru dia sedar, Allah, pertolongan Allah Ta'ala berlaku. Balik dia kepada Allah. Padahal pusing dah kejap tu. Pusing dah, bimbang cuma kejap. Tapi Allah Ta'ala nak balikkan keyakinan dia tu, dipertemukan dia dengan luar jangkaan. Tak jangka langsung, temu semula. Allah, dia sedar balik, Allah rupanya atas dia belaka. Balik dia. Itu maksudnya menguatkan keyakinan. Dan banyaklah hal-hal lain yang berlaku. Pada waktu ada kalanya semangatnya lemah sikit terjadi itu ini, Allah Ta'ala perlihatkan hal-hal yang aneh luar biasa tu untuk mengembalikan keyakinan. Ini salah satu tujuan Allah Ta'ala zahirkan perkara kiamat pada orang yang belum istiqamah, untuk mengistiqamahkan dia, untuk menguatkan keyakinan dia. Dan terkadang adalah di dinding, yang ini tidak dizahirkan, tak ditunjuk, tak nampak. Di dinding keramat itu, yang ini tidak dizahirkan, tak dinyatakan keramat itu, daripada orang yang sempurna istiqamahnya. Dia sudah istiqamah, amalan dia istiqamah, keyakinan dia tetap teguh, tak kira apa juga kadang tetap keyakinan dia, tak ganjok, tak bergocang. Amalan pun berterusan, istiqamah, zahir dan batin. Tapi kadang-kadang tak nampak pun perkara aneh pada dia. Kadang-kadang berlaku gitu. Sebab tu kejadian aneh ni tak boleh nak jadi pedoman untuk kita kata orang ni wali tak wali. Tak boleh nak jadi pedoman. Tapi sebahagiannya memang betul. Tapi tak nak jadi secara umum pedoman untuk kita ukur, bukan. Sebab ada kejadian orang yang istiqamah, zahir dan batin dia, arif orangnya, tapi didendeng oleh Allah, sekedar nampak keanehan pada dia, kekeramatan padanya. Berlaku gini. Padahal menambah akan tamkinnya. Baik, orang yang begini apa tujuan pula? Dia sempurna istiqamahnya, tapi tak nampak perkara yang aneh, hal yang luar biasa. Apa tujuan Allah Ta'ala zahirkan kepada orang semacam ini? Untuk memperkuatkan lagi, meneguhkan lagi keteguhan yang sudah sedia ada. Dia tamkin ni, tamkin maksud teguh. Padahal menambah akan tamkinnya. Apa makna tamkin? Teguh, teguh. Tak gocang dah, tak gocang. Apa-apa hal pun tak gerak dah. Keyakinan kita tak gitu dah. Tapi ada kalanya, tapi tahap keteguhan ni kadang-kadang boleh meningkat lagi. Tapi hak asal tu pun tak gocang dah. Macam tiang lah, pacang kemah dah. Tapi bila katak lagi, kemah lagi. Keyakinan orang-orang soleh, orang arif pun gitu juga. Tak gocang dah. Tapi tahap kekukuhan tu boleh meningkat lagi. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala tak zahir pun perkara yang aneh pada orang arif ni. Istiqamah dah dia, tapi tak nampak. Antara tujuannya nak memperkukuhkan lagi kekukuhan yang sudah sedia ada. Sebab tu kita tengok sifat orang arif dengan kita lain. Contohnya kita, kalau kita berdoa, kalau kita ni jadi tok guru, ramai orang mari suruh kita berdoa, dan doa kita mustajab. Bagi tahu orang ni mustajab ni. Jadi kita ni, contohnya kita duduk situlah. Kita duduk pada taraf orang anggap kita ni tok guru dan mustajab. Baca air jadi, baca doa jadi. Baik. Kalau dia orang arif, dia sikap dia akan jadi gini. Tiba-tiba ada orang mari suruh baca doa, dia baca doa. Jadi mustajab. Dia bersyukur kepada Allah. Tapi bila tiba-tiba bila dia disuruh baca berdoa, tak jadi, tak mustajab, dia 10 kali syukur kepada Allah. Itu tanda orang arif. Tapi kalau dia bukan orang arif, dia jadi terbalik. Orang mari minta air apa saja, doa baca mustajab, Allah 10 kali syukur dia. Tapi bila jadi, Allah malu ke diri. Malu ke diri.
malu aku ni, Allah silap aku ni. Malu. Dia bukan seorang arif. Orang arif ni kalau jadi syukur, tak jadi 10 kali syukur. Sebab apa jadi gitu? Sebab dia dikembalikan Allah kepada kehambaan dirinya. Allah, aku tak ada apa-apa. Dia kau balik ke asal. Kau balik ke diri dia. Tidak, Allah Ta'ala dak zahir lagi. Allah, aku ginilah aku sebenarnya. Hak selama ni hak mustajab tu pemberian dia belaka. Sekarang aku mau ini tak dizahirkan Allah. Aku sedar aku siapa dia. Ni orang arif. Tapi kalau tak arif ni macam-macam dia tu. Begitulah, beginilah, nak betul dia semula. Tak jadi tu. Beginilah, mu tak ikut syarat lah. Begitulah hidup salah orang. Air muari aku ni air tak halal lah. Gitu pula dah. Hidup taik kau orang lain. Nak tudung ramah dia ni. Nak tudung ramah dia ni. Tu nanti. Tak mulalah begitulah, beginilah. Dah ikut syarat akulah, itulah inilah. Ini tanda orang yang tidak arif. Yang arif lain. Tak mustajab pun tak apalah. Kerana itu kembali dia kepada asal dirinya. Balik dia kepada asal dirinya. Ini jiwa orang arif. Mustajab, tak kisah. Kita komand tahu. Kadang-kadang dia buat gini. Baca-baca mustajab. Cari akal juga nak suruh jadi mustajab ni. Reka kau tu reka ni kaca. Ni kaca apa hitam lah ke ni. Mainan apa hitam. Dah buat jadi, tak jadi ni. Tapi selama ni jadi. Dia tak jadi. Nampak komand ni, nak tutup, nak suruh biar jadi juga. Reka kau tu. Kali main apa hitam. Sudah hanya main apa hitam. Niatnya sudah tidak jujur. Kehendak dia nak suruh biar nampak juga. Biar jadi juga. Lari dah tu. Niat dah lari dah. Lubang tu lah lubang yang dimasuki, yang ditembusi. Ada orang lain tak kisah, jadi tak jadi. Yang penting apa yang aku buat ni muafakat dengan kehendak Allah, diajar oleh syarak. Tak jadi cerita lain. Tapi muafakat syarak suruh gini aku buat. Perintah Allah sebab ini aku buat macam ni. Surahlah kepada Allah. Tapi kalau kita tak ada dasar ni, kita akan reka nak cari jalan juga, suruh mana ni. Yang nampak mustajab ni, kita komang, nampak komang. Itu bukan seorang arif. Yang arif tak kisah. Lepas tu disebut dalam kitab Hikam Syarah Syekh Ibn Ajibah dia kata kalau orang ini dia berdoa sekali mustajab, disyukur alhamdulillah. Tapi kalau tidak dizahirkan Allah 10 kali kegembiraan hatinya. Sebab apa? Dia suka tak dasar apa? Dia dikembalikan kepada asal dirinya. Asal dirinya balik kepada asal. Dan itulah kehendak orang arif. Dia balik kepada asal dirinya. Ada cerita selingan saja je. Ni saya dengar daripada mulut dia sendirilah dia cerita, tapi arwah dah. Dia cerita, dia kata dia mengaji di Mekah, mengaji agama. Dia orang kampung pandang dia sebagai orang yang tahulah, alim, arif. Tapi orang alim ni tidak alim semua benda. Dia alim bab ni, kurang bab ni. Jadi cuma orang kampung ni angkat orang mengaji Mekah balik ni alim Melaka lah. Jadi orang kampung tanya nak periksa dia atas minta tolong doa. Bagus cara itu. Itu ada dasar. Kita minta orang tolong baca, minta orang tolong doa, itu ada dasar syarak. Baik perbuatan. Di samping kita sendiri yang berdoa, kita sendiri yang bersolah hajat, dan sama-sama kita minta orang lain yang kita pandang sebagai orang yang baik, orang soleh, itu ada landasan syaraknya. Doa bi zahril ghaib. Orang lain tolong doa kita, lebih-lebih kita tak tahu dia tolong doa kita, itu termasuk doa-doa yang sangat mustajab. Jadi perbuatan orang kita ni pergi jumpa orang ni, orang soleh minta tolong doa, itu sebenarnya ada sandaran syaraknya. Bukan berarti minta dengan yang lain daripada Allah, tidak. Kerana berwasilah dengan apa yang diharuskan. Zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi, dia disebut dalam Al-Quran, ni mereka ni sekiranya mereka ni melakukan kesalahan, mereka pergi jumpa Nabi. Dan ada yang mempraktiskan ini. Dia buat salah silap pergi jumpa Nabi.
Padahal dia boleh je minta istighfar dengan Allah Ta'ala direct, tapi nak ambil berkat Nabi, pergi jumpa Nabi, minta Nabi tolong istighfar untuk dia. Dan ada sahabat-sahabat yang praktiskan tuntutan ayat ni. Jadi cerita semalam ada habis cerita dia. Jadi orang kampung tahu dia ngaji banyak, bagi. Padahal dia tak ngaji bab-bab gini ni. Dia ngaji mungkin yang lain bab-bab lain. Orang kampung bagi. Tanya apa ni, anak-anak puasa orang hari minta air sembahyang ajak. Dia pun buatlah apa-apa yang tahu. Tiba-tiba berjaya, bagus budak tu. Jadi jaya molek. Tahun depan ada anak lain pula mak kali. Bagi air pula. Tak luluh terus biasa. Tak ada bangun. Tak dulu baca-baca, tak dulu. Nak kabarnya kalau manusia ni arif tak kisah. Jadi alhamdulillah tak jadi pun. Sebab dia tahu semuanya adalah pemberian daripada berwasilah. Hanya wasilah dia saja. Tapi kalau dia buta bab ni, dia rasa lain macam lah. Dia rasa lain macam lah. Dan terkadang adalah didirikan ia dengan dia, yakni dikurniakan kekeramatan, dizahirkan kekeramatan pada dirinya itu, kerana menunjuk segala hambanya. Antara tujuan ni, nak khabar antara tujuan Allah Ta'ala berikan kekeramatan tadi dua kali dah. Pertama sekali nak menguatkan keyakinan. Yang kadang-kadang kocang sikit-sikit, Allah Ta'ala zahirkan dia nak balik keyakinan semula. Satu, itu bagi orang yang belum sempurna istiqamah. Yang kedua, Allah Ta'ala beri keramat ni, Allah Ta'ala dendeng, tak zahirkan keramat kepada orang-orang yang istiqamah. Antara tujuannya tadilah, tujuannya kadang-kadang untuk meneguhkan lagi keteguhan yang sudah sedia ada. Hak ni pula ni nak diberitahu di sini, orang yang Allah Ta'ala zahirkan keramat ke dia pada dirinya. Antara tujuannya menunjuk segala hambanya. Maksudnya apa? Yang ni Allah Ta'ala nak tunjuk kepada orang ramai, nak perkenal kepada orang ramai bahawa ni orang soleh, hamba-Ku yang soleh. Yang ni nak memuliakan dia. Ada juga tujuan tu. Jadi antara tujuan-tujuan Allah Ta'ala menzahirkan keramat ni, perkara-perkara yang aneh kepada hamba-hambanya, antara tujuannya Allah Ta'ala nak memuliakan dia, nak menzahirkan dia, sehingga orang tengok Allah, orang ni orang soleh. Allah Ta'ala nak tunjuk ke orang ramai, dia ni seolahnya Allah Ta'ala nak beritahu dengan keanehan ini, inilah hamba-Ku yang soleh. Sehingga orang ramai pun tengok alamat-alamat, oh dia ni orang soleh, orang Allah Ta'ala suka ke dia. Allah Ta'ala nak tunjuk kepada orang lain. Itu salah satu daripada tujuan keramat. Tapi tidak semuanya. Kita akan tengok. Dan mentahqiqkan kasih, yakni Allah Ta'ala nak beritahu kepada makhluk lain bahawa inilah orang yang Aku kasih. Maka dizahirkanlah perkara-perkara aneh yang luar biasa. Jadi antara tujuannya, bukan satu-satunya tujuannya ini, tapi antaranya Allah Ta'ala nak menunjukkan dia, nak menzahirkan dia, nak menunjukkan kepada orang bahawa orang ni orang yang dikasihi oleh Allah. Itu sebahagian daripada tujuan-tujuan keramat. Maka adalah faedah keramat itu memberitahu akan yakin dan kuat pada segala martabat segala orang yang arif. Baik, kesimpulannya, antara faedah keramat tu, Allah Ta'ala nak memaklumkan kepada orang lain, nak memaklumkan kepada makhluk dan manusia lain tentang tahap keyakinan hamba-hambanya yang soleh, kekuatan keyakinan hamba-hambanya yang arif, ataupun martabat-martabat kearifan hamba-hambanya. Jadi dengan terjadinya perkara keramat, seolahnya Allah Ta'ala nak memaklumkan kepada orang, inilah antara hamba-hamba-Ku yang memiliki keyakinan yang kuat. Kita tengah azan sekejap.
haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi faedah keramat itu seolahnya nak mengiklankan, nak menzahirkan, nak beritahu kepada orang tentang keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang arif. Jadi bila zahir keramat tu seolah Allah Ta'ala nak khabar kita, inilah orang yang yakin kepada aku. Sebab itu aku zahirkan padanya perkara-perkara yang aneh yang luar biasa. Itu sebahagian daripada tujuan-tujuan keramat. Tapi tidak semuanya. Tengok. Dan terkadang kadang-kadang kita tengok kadang-kadang ni, banyak kadang-kadang. Maksudnya kemungkinan jadi gini. Terkadang berlaku keramat itu atas tangan orang yang kamil, orang yang sudah sampai ke tahap sempurna dah. Ibarat kau dari segi maqam kerohanian dia ni, keyakinan dia mencapai tahap hakul yakin, sempurna. Orang kamil ni ibaratnya orang yang sempurna lah. Cuma tahap kesempurnaan manusia ni banyak peringkat lah. Jadi maksud sempurna manusia ni tidak sama dengan kesempurnaan Allah. Sempurna Allah Ta'ala tu tak ada cacat sikit. Sempurna manusia ni dengan arti mencapai target. Itu maksudnya. Oh, mana ada manusia sempurna, mana ada. Tak pakai bawah tu. Istilah sempurna tu lain. Sempurna bagi Tuhan, sempurna yang tidak ada sedikit pun keaiban dan kecacatan. Itu sempurna bagi Tuhan. Semuanya sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kecacatan walaupun satu. Keaiban sikit pun tak ada. Tapi sempurna, orang arif yang sempurna ni, insan yang kamil tu, orang yang sudah mencapai targetnya. Target kesempurnaannya. Siapa target itu? Siapa maksud daripada bertasawuf tu, orang anggap sebagai orang yang sempurna. Sudah mencapai matlamatnya. Cuma sebagai seorang manusia tetaplah ada bahagian kurang-kurang dia. Tapi bila sudah mencapai target dia tu, maka dianggap sebagai orang yang kamil. Baik, atas tangan orang yang kamil, yakni kadang-kadang terjadi perkara keramat ni kepada orang-orang yang sudah bertaraf kamil ni. Kerana hikmah ilahiyah. Ada hikmah-hikmah tertentulah yang Allah Ta'ala menjadikan perkara-perkara yang luar biasa ni terjadi pada orang-orang yang sudah sempurna ni. Ada hikmah ilahiyah, yakni ada hikmah-hikmah ketuhanan. Banyaklah hikmah-hikmahnya. Baik, dan tiada ada bagi dirinya, bagi orang yang kamil tadi tu, dalam kejadian kekeramatan tu, dalam kejadian perkara aneh tu, bahagian. Apa maksudnya? Dalam kejadian perkara-perkara yang aneh tadi tu, dalam kejadian keramat tu, tak ada bahagian nafsunya. Kita ni kadang-kadang ada bahagian nafsu kita. Bila Allah Ta'ala zahirkan perkara yang aneh pada kita ni, kadang-kadang kita ada bahagian nafsu kita. Apa bahagian nafsu kita? Kita suka boleh benda tu sebab kita ni akan dipandang sebagai dengan pandangan yang mulia. Ada bahagian nafsu kita situ. Tapi orang yang kamil, sempurna ni, bila Allah Ta'ala zahirkan perkara yang aneh pada mereka ni, Allah Ta'ala zahirkan kekeramatan, dan itu adalah ada hikmah.
ada hikmah ilahiyah, ada tujuan-tujuan ketuhanan yang tersendiri. Dan dia ni, orang yang kamil ni, atas kejadian tu tak ada habuan nafsu dia. Kita yang tidak kamil ni ada habuan. Tadilah bila terjadi keramat pada kita, habuan nafsu kita ni, kita ni rasa suka, senang dengan kejadian itu. Dan juga habuan kitanya adalah pujian orang tu. Orang dapat orang puji kita, ataupun orang pandang kita sebagai orang yang tertentulah. Jadi ada juga bahagian nafsu yang kita dapat. Tapi orang yang kamil, dia tak ada bahagian nafsu dalam kekeramatan yang Allah Ta'ala zahir pada diri mereka tu. Itu maksud, tiada bagi dirinya, bagi orang yang kamil itu, dalam kekeramatan itu bahagian, tak ada bahagian nafsu. Sebab apa? Dia ni Allah Ta'ala sudah padamkan kemahuan nafsu yang buruk. Sudah, dalam istilah tasawuf panggil fanatkan. Fanatkan hatinya daripada sifat-sifat yang buruk. Kita ni dah habis molek. Jadi kadang-kadang timbul juga bahagian nafsu kita. Sekalipun benda tu bukanlah benda yang dianggap buruk, tapi dari segi tasawufnya dianggap kurang murni. Dia rasa mulia dengan kemuliaan. Bagus, Allah Ta'ala zahirkan kekeramatan pada dia, dan disebabkan kena amal soleh yang dia buat dan sebagainya, dan disuka perkara-perkara itu. Lepas tu dengan sebab benda tu dia dipandang mulia oleh manusia. Jadi semua itu ada bahagian nafsu. Dan tiada berpaling. Yang ni orang yang kamil ni tidak pandang pun kepada kekeramatan yang terjadi. Kalau kita ni mungkin kita akan tengok situ. Orang yang kamil, kekeramatan yang terjadi pada dia ni tidak endah pun, tidak tengok pun, tidak pandang pun. Itu orang yang kamil. Kita ni duduk jaja lagi. Duduk jaja hal-hal pelik yang berlaku ni. Bahkan lambat terjadi perkara pelik, kita kaum kita lalu. Ini kita sangat jahil rupanya. Kita jaja perkara yang aneh, kemudian perkara aneh yang berlaku kita kait dengan kita. Ini semuanya mainan-mainan tak sihat belaka. Orang yang kamil tak pandang pun benda tu, tak pandang kepada hal-hal yang aneh yang terjadi padanya, tak tengok pun, tak ambil hal pun. Itu maksud dan tiada berpaling. Jadi orang yang kalau dia ni betul-betul dia arif, orang yang kamil dalam kearifannya tu, pertama sekali dalam kejadian-kejadian aneh ni tak ada bahagian hawa nafsunya. Yang kedua, dia tak pandang pun kepada perkara-perkara yang aneh itu. Sebagai contoh yang mudah, kita boleh tutup lah sampai sini lah. InsyaAllah kita akan sambung. Penutupnya cerita. Sayyidina Abu Bakar, bila ada tetamu mari rumah dia, dia hidangkan makanan, tapi makanan ada tu sikit. Tak pandang tetamu mari tu ramai lagi. Tapi oleh kerana menjaga adab sunnah, ikram ad-dhaif, maka nak dimuliakanlah tetamu tu, dihidangkanlah makanan sekadar yang ada. Tapi tamu tu ramai, lebih ramai daripada tak padang dengan makanan yang ada tu. Tapi dia akad juga. Tapi bila masing-masing cobek sikit seorang, tumbuh. Cobek tumbuh. Maksudnya tak kurang. Sampai ke semua tamu Sayyidina Abu Bakar tu kenyang makan. Cukup. Ukuran awal tadi tak ada. Cobek tumbuh. Zaman tu tak ada lagi baking powder. Baking powder tak ada lagi zaman tu. Tak ada lagi baking powder masa tu. Tapi nak kabarnya sebahagian dari kekeramatan. Tapi apa sikap Sayyidina Abu Bakar? Apa sikap Sayyidina Abu Bakar? Nak beritahu sikap dia. Kalau kita kau tengoklah mari aku mana. Kalau kita kau ni baru kecil ke ni? Baru sebahagian baru ni. Tu tak banyak lagi ni. Kau boleh kita. Tapi Sayyidina Abu Bakar kata, apa komentar Sayyidina Abu Bakar? Ni bakal mainan setan bakal. Anak kabur tidak pandangnya kepada keanehan. Tapi orang ramai rasa pelik Allah Sayyidina Abu Bakar makan nasi cukup. Orang ramai. Tapi dia sendiri, ni mainan syaitan lagi. Itu maksudnya. Dia tidak berpaling. Dia tak pandang pun kepada hal-hal yang itu orang yang arif. Jadi kita berhenti setakat ini dulu. InsyaAllah kami sambung pada minggu depan kita tak ada kabar. Minggu depan kita raya haji. Dan tak ada. Akan datang lepas itulah ada.
Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.